Jadi malam ini insyaallah kita pada terakhir insyaallah pada membicarakan masalah mufid masbuk. Jadi aku kita insyaallah. Kata mu'allif, ini masuk pada membicarakan hukum orang yang masbuk. Jadi kalau dua lepas kita membahaskan masalah hukum orang yang muafik. Apa itu muafik? Yakni orang yang sempat menghabiskan bacaan Fatihahnya di dalam qiyam imamnya sebelum imam rukuk. Itu ta'rif daripada muafik. Jadi kalau masbuk pula, jadi kebalikan daripada tadi. Masbuk iaitu orang yang tidak sempat menghabiskan bacaan Fatihahnya di dalam qiyam imam dan imam terus kepada rukuk. Baik. Kata mu'allif, hukum orang masbuk. Ini hukum orang masbuk. Sekarang masuk pula kepada membicarakan hukum orang masbuk. Apa itu orang masbuk? Orang masbuk adalah lawan orang muafik. Jadi masbuk lawan kepada orang muafik. Yaitu orang masbuk, orang yang menjadi makmum kepada seorang imam tetapi tidak memperoleh masa yang memadai untuk membaca Fatihah dengan kadar pertengahan. Jadi orang yang masbuk ini, yakni orang yang tidak sempat menghabiskan bacaan Fatihahnya di dalam qiyam imam. Jadi dia dah terlewat ataupun naik pada rakaat yang kedua. Rakaat pertama beserta dengan imam, kira muafik lah dia ni, tetapi masuk pada rakaat yang kedua, imam baca Fatihah laju, baca surah pun laju, kemudian makmum tadi tidak sempat menghabiskan bacaan Fatihahnya, tiba-tiba imam turun kepada rukuk. Jadi manakala orang itu tidak sempat menghabiskan bacaan Fatihah, kemudian imam turun kepada rukuk, dia dikira masbuk. Manakala dia masbuk, apa yang dia patut perbuat pada masa itu? Masa itu dia kena turun rukuk sekali dengan imam, tinggalkan bacaan Fatihah dia yang belum habis lagi tadi. Dia kena tinggal, dia terus rukuk bersama dengan imam. Kalau dia dapat rukuk bersama dengan imam, qadar tumakninah, rakaat itu dia dapat. Lagi akan dia bahas habis. Bukan dinisbahkan kepada bacaan dirinya dan bukan juga dinisbahkan kepada bacaan imamnya. Jadi kita nak ukur ataupun kita nak tahu bacaan Fatihah kita ni qadar pertengahan tu macam mana? Sebab yang nak dikira di sini bacaan pertengahan, bukan bacaan laju dan bukan bacaan lambat. Seperti yang saya contohkan dalam pertama tu, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Ni qadar bacaan pertengahan, tidak laju dan tidak lambat. Macam tu. Sama ada imam berada pada rakaat yang pertama atau rakaat yang lainnya. Kerana masbuk boleh berlaku pada tiap-tiap rakaat dalam 4 rakaat. Jadi masbuk ni dia boleh berlaku kalau kita sembahyang 4 rakaat, tiap-tiap rakaat kita boleh berlaku masbuk. Sembahyang 3 rakaat pun kita boleh jadi masbuk kalau kita ni tak tahu. Sebab itu untuk kita mengaji muafik masbuk. Manakala kita ni, kalau kita tak nak mengaji muafik masbuk, melainkan kita ni orang yang nak sembahyang seorang diri seumur hidup. Kalau kita bercita-cita untuk sembahyang seorang diri seumur hidup, tak nak jadi makmum, tak apalah, tak payah mengaji muafik masbuk.
disebabkan berlakunya kesesakan. Macam mana berlaku kesesakan? Seperti jamaah terlalu ramai. Manakala jamaah terlalu ramai, dia sentiasa mencari-cari tempat untuk bersolat, tetapi tak dapat. Manakala dia dapat tempat, imam sudah rukuk. Sebab berlaku masbuk. Atau lambat dalam gerak-geriknya. Lambat dalam gerak-gerik kita pun boleh menjadikan kita sebagai orang yang masbuk. Kedua daripada sebab berlakunya masbuk. Setengah daripada orang masbuk itu adalah orang muafik. Jadi dia di mula-mula muafik. Mula-mula dia muafik. Yang telah lalu, jadi dia muafik. Katalah dia rakaat pertama dia dah takbiratul ihram bersama dengan imam. Manakala dia takbiratul ihram bersama dengan imam, dia dikira muafik. Tetapi disebabkan gerak-gerik tadi itu lambat, dia boleh jadi masbuk. Yang disebabkan terpaksa mengerjakan mengikut tertib sembahyangnya. Tiba-tiba jadi dia lambat gerak-gerik dia lambat gerak-gerik. Jadi dia sembahyang ikut kehendak dia. Tiba-tiba bila dia bangun untuk qiyam, dia dah sujud. Manakala dia nak bangun pada rakaat yang kedua, didapati imam telah rukuk. Mula-mula dia muafik. Tetapi disebabkan gerak-gerik tadi itu lambat, dia turun kepada sujud, naik pada rakaat yang kedua, berdiri saja rakaat yang kedua, imam dah rukuk. Ini pun dikategorikan orang masbuk. Ingat, masuk dalam golongan orang masbuk, maka ia dihukumkan sebagai orang masbuk juga. Jadi kalau tadi mula-mula rakaat pertama dia muafik, takbiratul ihram beserta dengan imam, rukuk beserta dengan imam, sujud beserta dengan imam. Tiba-tiba imam dah naik, dia lambat. Manakala dia naik kepada qiyam untuk rakaat yang kedua, imam dah selesai baca Fatihah, imam dah selesai baca surah, dan dia nampak imam tu dah rukuk. Ini orang panggil masbuk. Jadi macam mana keadaan dia masa itu? Dia kena tinggal Fatihah dia, terus turun rukuk kepada beserta dengan imam. Kalau dia dah rukuk beserta dengan imam sekadar tumakninah, dia dapatlah rakaat. Habis. Ketiga, dan setengah daripada orang muafik juga, makmum yang dihukumkan sebagai masbuk itu adalah disebabkan perlakuan kebanyakan imam. Dia muafik tetapi disebabkan imam dibaca terlalu laju sehingga dia jadi masbuk. Adalah disebabkan perlakuan kebanyakan imam yang mempercepatkan bacaan imam sehingga makmum yang berdiri daripada sujud tidak dapat membaca Fatihah dengan sempurna dalam qiyam imam. Tiba-tiba imam sudah rukuk. Kita kata rakaat yang kedua, sekali duduk tahiyat awal beserta dengan imam. Tiba-tiba kita naik, imam pun dah mula-mula imam kena naik dulu, tak ada imam naik dulu. Manakala imam naik dulu, imam baca laju. Imam baca Fatihah laju untuk rakaat yang ketiga. Imam baca laju. Manakala imam baca laju, kita naik pada rakaat yang ketiga, kita tengok imam dah rukuk. Kita pun dikira masbuk juga. Kita dikira masbuk. Manakala kita sebagai masbuk terus turun kepada rukuk sekali dengan imam, tinggalkan bacaan Fatihah kita. Kerana ia seperti orang masbuk dan ia turut dapat rakaat itu, walaupun yang demikian berlaku pada setiap rakaat. Jadi keadaan masbuk seseorang ini boleh berlaku pada tiap-tiap rakaat. Tak kira lah sama ada sembahyang 4 rakaat ataupun 3 rakaat. Kalau kita tak pandai nak hukum diri kita ni muafikan masbuk, ini bahaya. Waktu manakala kita takbir saja, kita boleh hukum diri kita. Aku ni muafikan masbuk. Barulah
imamnya rukuk. Kemudian bangkit imam daripada rukuk, atau ia yang masbuk tadi turut rukuk bersama imamnya tetapi tidak sempat mendapat tumakninah untuk sekurang-kurang rukuk. Jadi masalah yang pertama, kita dah datang lewat, katalah rakaat kedua, imam duduk pada imam berada pada rakaat kedua, kita masuk dalam saf, imam dah baca penghujung surah, maknanya hampir-hampir kepada rukuk imam tu. Jadi manakala kita masuk kepada saf, kita pun takbir, tapi kita ni masih nak baca Fatihah juga. Masih nak baca Fatihah. Patutnya masa kita masuk tu tinggal semua baca sunat. Kita baca Fatihah pun sekadar berapa ayat yang kita boleh baca. Kalau kita tengok imam tu dah rukuk, kita rukuk sekali. Kalau kita nak sempurnakan juga Fatihah, imam dah rukuk, tiba-tiba kita rukuk sekali, imam rukuk, kita nak rukuk sekali, imam naik dulu, kita tak ada tumakninah bersama dengan imam, maka rakaat itu kita tak dapat. Ingat balik. Rakaat itu kita tak dapat. Kita dah masbuk. Patut masbuk ni, hukum orang masbuk ni, dia kena tinggalkan bacaan Fatihah. Apatah lagi bacaan yang sunat, kena tinggalkan. Kalau dia masuk pada rakaat yang ketiga, imam dah nak rukuk, takbiratul ihram, Allahu Akbar, tengok imam rukuk terus. Kalau dia dan tumakninah bersama dengan imam, rakaat itu dia dapat. Tapi kalau tak ada tumakninah bersama dengan imam, tak dapatlah rakaat. Jadi kita nak kira qadar tumakninah ni, yakni qadar ucapan subhanallah. Jadi kalau kita berselisih macam ni, tak boleh. Imam dah rokok, kita nak turun rokok, imam dia macam ni, ni tak dapat dia rakaat. Kena ingat. Manakala berselisih macam ni, tak dapat rakaat. Sebab di manakala orang yang nak jadi imam ni, seyogia bagi seorang imam, takbir intiqalat dengan pergerakan dia tu mesti seiring. Jangan suara dulu lepas tu pergerakan, mesti seiring. Kalau dia dalam rokok nak bangkit kepada iktidal, ucapan sami Allahu liman hamidah beserta dengan gerak, itu yang paling afdal. Sebab kita nak perkirakan, mana tahu ada makmum yang masbuk. Sami Allah beserta dengan gerak naik. Sami Allah naik terus. Jangan sami Allah ataupun kita dah naik baru kita lafaz sami Allahu liman hamidah, itu tak benar. Baik, itu masalah yang pertama. Atau ia turun rukuk bersama imamnya tetapi tidak sempat mendapat tumakninah. Kalau dia turun sekali rukuk dengan imam tapi tak sempat tumakninah, tak sempat dapat tumakninah, pun tak dapat rakaatnya. Maka luputlah rakaatnya. Kalau peristiwa tadi berlaku, ingat baik-baik, kita tak dapat rakaat. Manakala kita tak dapat rakaat, selepas daripada imam bagi salam, wajib kita kena tambah satu rakaat lagi. Hadis. Dan ia hendaklah mengikut imamnya di mana imam berada, dan hendaklah ditambah satu rakaat lagi selepas imam memberi salam, seperti yang disebut oleh Al-Allamah Asy-Syubramalisi. Ini seorang ulama dalam mazhab Syafi'i. Ali Syubramalisi, ada ulama. Jadi Ali Syubramalisi kata, kalau kita diminta sebagai masbuk, tinggalkan bacaan Fatihah kita. Kalau kita dah rukuk tumakninah bersama dengan imam, kita dapatlah rakaat itu. Kalau kita tak nak rukuk tumakninah bersama dengan imam, tak dapatlah rakaat itu. Wajib kita kena tambah satu rakaat lagi manakala imam bagi salam. Habis. Disunatkan tidak menyibuk dengan zikir. Zikir yang mana ni? Zikir yang sunat. Zikir yang sunat ada berapa dalam solat? Zikir yang sunat ni, manakala kita takbiratul ihram, zikir yang sunat iaitu membaca doa iftitah dan juga membaca ta'awudz. Jadi membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim itu zikir yang sunat selepas kita takbiratul ihram. Sunat bagi orang masbuk tidak menyebut, sunat bagi orang masbuk tidak menyibukkan dengan membaca zikir yang sunat. Mana zikir yang sunat? Yakni zikir sunat selepas daripada takbiratul ihram, yakni bacaan doa iftitah dan
bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu bacaan yang sunat. Sebaiknya, yakni sebaiknya bagi makmum yang masbuk, selepas takbiratul ihram dia terus membaca Fatihah, kecuali dia berpendapat ia masbuk sempat membaca zikir yang sunat beserta Fatihah, maka bolehlah, yakni sunat, ia melakukannya. Baik, macam mana rupa masalah? Ya, rupa masalahnya macam ini. Kalaulah kita di seorang yang masbuk, kita masuk dalam saf, sama ada imam tu rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, manakala kita masuk sahaja dalam saf, kita ni tidak takbiratul ihram beserta dengan imam, takbir sahaja, kita terus baca Fatihah sekadar mana kita boleh baca. Manakala imam rukuk, terus kita rukuk. Jangan kita sempurnakan bacaan Fatihah kita. Masalah pertama. Kalaulah kita masbuk, tetapi kalau kita masbuk, seumpama dalam katalah kita masbuk, tetapi kita datang pada rakaat yang kedua dalam solat maghrib, katakan kita datang, imam tu tengah baca surah Fatihah, tengah baca Fatihah, kita agak-agak, kalaulah kita baca doa iftitah beserta dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, persangkaan kita boleh habiskan bacaan Fatihah kita ni sebelum imam turun kepada rukuk, maka itu disunatkan. Disunatkan. Kita masuk dalam rakaat kedua, imam tengah baca Fatihah, kita pun masuk, kita takbiratul ihram. Kalau kita ada, kita boleh sempurnakan bacaan Fatihah kita ni sebelum imam turun kepada rukuk. Sunat kita baca doa iftitah, dan juga sunat kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum kita baca bismillahirrahmanirrahim. Dua masalah situ. Tapi kalau kita masuk pada rakaat kedua, imam dah menghujung surah, katalah imam baca qul huwallahu ahad, tiba-tiba kita datang, imam lam yalid wa lam yulad, imam dah baca lam yalid wa lam yulad, kita pun masuk dalam saf, takbiratul ihram, Allahu akbar, tengok imam rukuk kita. Jangan baca sesuatu daripada zikir sunat ataupun Fatihah. Jadi Fatihah kita tadi itu ditanggung oleh imam. Habis. Itu dua masalah. Fatihah ditanggung oleh imam serta mendapat rakaat. Kalau masalah yang belum tadi, masbuk itu tak dapat rakaat, yang belum sekali. Jadi Fatihah ditanggung oleh imam serta mendapat rakaat. Macam mana hukum masalah? Pertama, apabila imam rukuk, makmum yang masbuk memulakan takbiratul ihram. Ini hukum masalah. Kemudian terus membaca Fatihah tanpa menyibukkan dengan yang sunat. Ia hendaklah meninggalkan bacaannya dan wajib turut rukuk bersama imam, kerana keadaannya itu wajib mengikut imam yang rukuk. Manakala Fatihah atau sebahagian daripada Fatihahnya akan ditanggung oleh imam, dan ia mendapat rakaat tersebut kalau dan tumanina dalam rukuk beserta dengan imam. Macam mana masalah? Mudah saja. Kita masuk dalam saf, kita sebagai orang masbuk, kita masuk dalam saf, tak kira rakaat kedua, rakaat pertama, rakaat ketiga, rakaat keempat, manakala kita masuk dalam saf, kita takbiratul ihram, tiba-tiba imam rukuk, kita kena rukuk sekali. Jangan kita baca sesuatu daripada
lain daripada yang sempat dibacanya. Jadi kalau makmum yang masbuk tadi lambat dia baca, mana bacaan Fatihah yang dia sempat. Sebab itu kita ni kalau kita ni sebagai masbuk, kita jangan masyghul ataupun kita ni jangan berbimbang diri, menyibukkan diri dengan bacaan-bacaan yang sunat. Tak payah. Manakala kita ni masbuk datang dalam saf takbiratul ihram, kalau kita tengok imam tu rakaat kedua dia tengah baca surah, boleh kita baca Fatihah qadar mana yang kita boleh baca. Tapi manakala imam rukuk, kita tak sempat lagi nak habiskan bacaan Fatihah kita, rukuk terus dengan imam. Jangan habiskan bacaan Fatihah kita. Sebab bacaan Fatihah kita nanti itu telah ditanggung oleh imam. Undang-undang ataupun hukum orang yang masbuk. Ia berlainan daripada masalah orang muafid dahulu. Berlainan dengan orang muafid. Kalau orang muafid dia datang takbiratul ihram dengan imam, tak apalah dia baca lambat bacaan Fatihah. Cuma jangan bagi imam tu masuk dalam rukun yang keempat. Sebab orang muafid ni pembahasannya telah lalu, dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang-panjang. Itu hukum orang muafid. Kalau orang muafid tak apa, dia boleh buat, dia boleh baca lambat-lambat, tak ada masalah. Cuma jangan bagi dan imam masuk pada rukun yang keempat. Ia berlainan daripada masalah orang muafid yang dahulu. Kerana masalah ini dipermudahkan. Apa makna dipermudahkan? Jadi Allah Ta'ala bagi kemudahan, syarat bagi kemudahan, dan dibenar pula. Manakala kita ni sebagai orang masbuk, tinggallah apa-apa bacaan sunat ataupun bacaan Fatihah kita. Sebab itu dalam tiap-tiap rakaat kita kena hukum, kita kena pandai hukum diri kita, sama ada kita ni masbuk ataupun muafid. Kebanyakan yang fail di sini orang masbuk. Orang masbuk. Kalau kita ni tak boleh nak tahu diri kita ni masbuk, bahaya tuan-tuan. Silap hari bulan kita solat 4 rakaat, kita ingat dah cukup 4 rakaat, tetapi sebenarnya tak cukup lagi. Itu bahaya. Sangat-sangat bahaya. Baik. Dipermudahkan. Jadi manakala Allah Ta'ala bagi kemudahan dan bagi orang panggil syarat bagi kemudahan, kita ikutlah apa yang telah dimudahkan oleh syarat. Dan patutlah dipeliharakan halnya. Jadi mana apa yang patut dipeliharakan halnya? Manakala kita sebagai orang yang masbuk, sayukianya kita tidak berbimbang diri dengan bacaan-bacaan yang sunat. Itu kena pelihara halnya. Tiada yang lain. Berlainan halnya pada orang muafid. Jadi kalau orang muafid ni dia boleh ikut sedap diri dia. Kalau dia boleh hukum diri dia muafid, tak apa. Dia dimaaf ketinggalan 3 rukun yang panjang-panjang. Tu. Tapi kalau kita orang muafid ni, orang masbuk, tak dimaaf sama sekali. Habis. Sekian jua apa yang disebut dalam masalah ini mengenai Fatihah. Sebenarnya kalau dalam kitab Jawi ini bukan mengenai masalah Fatihah, tetapi inilah hukum yang disebut dalam kitab Tuhfah. Bukan Fatihah, bukan Fatihah, itu silap cetak. Kalau ayatnya sebenarnya dia kata inilah masalah yang disebut dalam kitab Tuhfah. Kitab Tuhfah ini kitab besar. Kalau dalam Malaysia ini tak ada orang yang mengajarkan kitab Tuhfah. Kitab besar, lagi pembahasan dia sangat-sangat sulit. Jadi masalah-masalah muafid, masalah-masalah masbuk ni kita tak akan jumpa dalam kitab-kitab kecil. Kita tengok macam ni ya, tuan-tuan, kitab kecil ni, tetapi hakikatnya masalah-masalah yang ada dalam kitab muafid masbuk ni semua dicedok daripada kitab-kitab besar. Semua ambil daripada kitab-kitab besar. Kitab Mughni Muhtaj, kitab Tuhfah, kitab Nihayah, kitab Tuhfah ni tak ada orang yang boleh baca dalam Malaysia ni. Ada tapi jarang. Itu kitab Tuhfah di kitab Arab tuan. Lepas masalah-masalah yang dalam kitab ni kita anggap sepele je, tetapi hakikatnya daripada kitab-kitab besar semua. Semua masalah ni daripada kitab-kitab besar. Tuan-tuan. Kita tengok kecil macam ni, tetapi masalah jika kita mengaji dalam kitab kecil tak jumpa. Tak akan jumpa. Semua
ia memadai sekadar yang sempat dibaca dan tuntutan membacanya digugurkan. Jadi masalah orang masbuk ni, dia dituntut kalau dia masbuk, qadar mana bacaan Fatihah yang dia dapat jangan dihabiskan, terus turun sahaja rukuk bersama imam. Kalau kita faham masalah masbuk ni, tuan-tuan, mudah sangat-sangat. InsyaAllah mudah. Maka hukumnya seperti orang yang mendapatkan imam selepas imam bertakbir rukuk, dia wajib, yaitu orang masbuk itu turut rukuk bersama imam, dan dia orang masbuk itu memperoleh rakaat itu. Jadi kalau kita masbuk, sebab itu malam ni kita kena faham betul-betul mana dikatakan orang masbuk. Lepas ni kalau ada lagi yang kurang faham, boleh kita kongsikan bersama-sama, insyaAllah. Sebab malam ni walau macam mana pun kena habiskan juga. Baca juga cuba. Baik. Orang yang masbuk itu wajib mengikut imamnya pada rukuk, sama ada sempat membaca sesuatu atau tiada daripada Fatihah, dapatlah rakaatnya. Jadi orang masbuk ni seperti mula-mula tadi masuk dia dalam saf, kalau takbiratul ihram, imam kita dah tengok imam rukuk, kita rukuklah sekali. Tak payahlah kita nak baca yang sunat ataupun bacaan Fatihah. Kalau kita tengok imam lambat lagi baru nak rukuk, kita baca Fatihah, jangan menyibukkan diri kita dengan bacaan yang sunat. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, baca terus Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok imam tu lambat lagi nak rukuk, kita bacalah qadar mana yang kita boleh baca. Tengok imam rukuk, kita rukuk terus. Dapat tumakninah dalam rukuk, dapatlah rakaat. Habis. Ketiga, jika yang masbuk itu tidak sempat membaca Fatihah atau sempat membaca sebahagian jua Fatihahnya itu ditanggung oleh imamnya dengan syarat. Jadi kalau kita ni tak sempat nak habiskan bacaan Fatihah kita, bacaan Fatihah kita tadi itu ditanggung oleh imam, tetapi dengan syarat. Syarat macam mana? Imam itu suci, yakni mutatahhirun. Apa makna imam itu suci, mutatahhirun? Yakni imam itu tidak berhadas. Kalau kita tengok imam itu berhadas, wajiblah kita mufaraqah. Tetapi kalau imam tu, katalah imam ni dia berhadas senyap-senyap, dia terkeluar angin senyap-senyap. Kalaulah imam ni terkeluar angin senyap-senyap, wajib dia keluar daripada tempat dia. Tetapi kalau dia lanjutkan juga sembahyang dia tadi, imam dah terbatal, kemudian jemaah kita macam mana? Kita sebagai makmum, imam dah terbatal, tetapi dia lanjutkan juga solat dia. Kita makmum tadi macam mana? Adakah sah sembahyang kita atau tidak? Sah sembahyang kita, sebab kita tak tahu. Kenapa? Ini dikategorikan orang panggil najis batin. Ini najis batin sebab kita tak tahu imam itu terbatal atau tidak. Tapi kalau kita dah nampak imam itu lahir cicak ada di baju dia ataupun di kaki dia, wajib kita mufaraqah. Itu syarat imam boleh tanggung Fatihah kita. Imam itu tidak berhadas. Habis. Dan bukan pada rakaat yang terlebih seperti rakaat yang kelima. Jadi syarat pula kita ni Fatihah kita ditanggung oleh imam bukan rakaat yang lebih. Macam mana rakaat yang lebih? Kalau kita ni masbuk tetapi imam tadi tu dah rakaat kelima, ni tak dikira. Tak dikira. Dan disyaratkan juga dia dapat rukuk dengan tumakninah, dengan sekurang-kurang rukuk bersama imam sebelum bangkit imamnya. Jadi syarat yang ketiga pula, syarat dia mesti dia dalam rukuk tu dan tumakninah berserta dengan imam. Kalau tumakninah dia tuan-tuan, dia orang panggil sekejap saja, sekadar baca subhanallah. Subhanallah berapa sekejap dia akan dibaca. Jadi pada itulah kita boleh ukur diri kita sama ada kita ni dapat rakaat ataupun tidak. Kalau orang yang jauh daripada imam, sembahyang jemaah ramai, macam mana kalau dia masuk? Sebab tu saya kata tadi, imam tu manakala dia takbir intiqalah daripada rukuk tadi,
setianya mestilah pergerakan dia berserta dengan suara sekali. Sami'allahu liman hamidah. Tak boleh dia dah bangkit macam ni baru dia kata sami'allahu liman hamidah. Bahaya. Kita tak tahu ada makmum yang masbuk. Habis. Jika makmum rukuk selepas imam mengangkat kepala dari rukuk kerana berusaha membaca Fatihah, luputlah rakaatnya. Kita dah tahu diri kita ni masbuk. Kita berusaha lagi nak baca Fatihah. Tengok imam dah rukuk, kita tak nak rukuk. Imam dah angkat kepala baru kita nak rukuk. Kita tak dapat rakaat. Tak dapat rakaat. Kita dah masbuk, kita baca Fatihah. Imam dah rukuk. Kita tak nak rukuk pula dengan imam. Nak sempurnakan juga Fatihah kita. Tiba-tiba imam angkat kepala daripada rukuk, luput rakaat. Itu ingat. Habis. Keempat, jika makmum sibuk, yakni masyghul dengan membaca zikir yang sunat, wajib dibaca. Nak bagi tahu sini. Masalah yang keempat ni dia banyak khilaf. Banyak khilaf di antara ulama-ulama mutaakhirin. Jadi kita boleh berpegang dengan mana-mana salah satu ulama yang kita nak berpegang. Banyak khilaf masalah dan banyak terjadi juga dalam kalangan kita sebagai makmum. Sama ada disengaja ataupun dia buat. Jadi kalau kita tidak mengaji, kita tengok balik ke rumah tengok, kita tengok mana satu pendapat yang kita nak pegang. Semua sah pendapat yang boleh kita pegang. Ini masalah yang keempat, banyak berlaku khilaf. Baik. Keempat, jika makmum sibuk, masyghul itu bahasa Arab, dia terjemah adalah sibuk, masyghul. Jika makmum sibuk, masyghul dengan membaca zikir yang sunat, wajib dibaca Fatihah sekadar huruf membaca zikir yang sunat yang dilakukannya atau kadar masa diamnya jika ia diam. Macam mana apa masalah? Kita masbuk, datang masuk dalam saf, kita takbiratul ihram, tiba-tiba kita terbaca doa iftitah. Takbiratul ihram, Allahu akbar, kabir, alhamdulillah katsira. Tiba-tiba kita teringat, saya ini masbuk, imam dah rukuk. Macam mana kita itu? Okey, satu masalah. Ataupun kita masuk dalam saf, kita takbiratul ihram, Allahu akbar, kita duduk diam, kita tak ingat imam kita ni masbuk. Tiba-tiba kita tengok imam dah rukuk. Macam mana masalah? Okey. Jadi masalah ni dia kata macam mana? Jika makmum sibuk masyghul dengan membaca zikir yang sunat, wajib dibaca Fatihah sekadar huruf yang membaca zikir yang sunat yang dilakukan atau kadar masa diamnya jika dia diam. Jadi masalahnya, jika kita ni masuk dalam saf, tiba-tiba kita terbaca doa iftitah, wajib kita tengok imam tadi sudah rukuk, wajib kita baca Fatihah. Kita kena ganti bacaan doa iftitah kita tadi itu. Banyak mana yang kita baca? Kita kata baca doa iftitah Allahu akbar kabira, wajib kita kena ganti bacaan doa iftitah kita tadi itu dengan bacaan Fatihah. Kodar kita kena bandingkan dengan doa iftitah dengan ayat Fatihah. Doa Fatihah kita yang kita baca banyak mana? Kita kata baca Allahu akbar kabira, alhamdulillah katsira. Tiba-tiba imam dah rukuk, wajib kita baca Fatihah sekadar bacaan doa iftitah kita tadi. Boleh? Kena wajib kita baca. Kita baca doa iftitah banyak mana? Kita kena ganti juga bacaan Fatihah kita tadi. Kita kena ganti. Ataupun kita duduk diam sahaja. Masuk dalam takbiratul ihram, kita duduk diam. Wajib kita baca Fatihah sekadar lama mana kita diam dalam diam tadi. Ini pendapat yang pertama. Baik, hadis. Dalam keadaan yang demikian, dia hendaklah berijtihad menurut sangkaannya yang biasa, sama ada telah dibaca sesuatu atau tiada daripada Fatihah pada beberapa masalah ini. Jadi dia kena agak-agak. Banyak mana agak-agak? Kodar bacaan doa iftitah tadi itu dia nak bandingkan dengan kodar bacaan Fatihah tadi. Dia kena agak. Kalau dia boleh agak tadi, kalau dia baca Allahu akbar kabira, alhamdulillah katsira, tiba-tiba dia terkena bahawasanya dia ni masbuk, dia tengok imam dah rukuk, dia kena baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Dua
iftitah dia kata padan dengan doa iftitah yang dia baca, dia terus turun rukuk bersama imam. Kalau dia dapat tumakninah beserta dengan imam, dapatlah rakaat. Kalau tak dapat beserta tumakninah beserta dengan imam, tak dapatlah rakaat. Itu masalah dia. Hadis. Maka jika dia telah membaca apa yang wajib baginya dan dia turun rukuk beserta imamnya dengan yakin mendapat tumakninah, maka dapatlah rakaatnya. Jadi dia mesti ganti sebanyak mana huruf pada doa iftitah tadi itu yang dia baca dengan bacaan Fatihah. Dia kena ijtihad. Dia kena ijtihad. Dia kena agak-agak lah. Ini masalah khilaf yang pertama. Hadis. Jika imam mengangkat kepala daripada rukuk dan makmum yang masbuk telah selesai membaca Fatihah, atau ia gagal rukuk dengan tumakninah bersama imam, luputlah rakaatnya, dan hendaklah yakni wajiblah ditambah satu rakaat lagi selepas salam imamnya. Kalau dia tak ada, dia dah rukuk dengan imam tetapi tak ada tumakninah bersama dengan imam, wajib dia datangkan satu rakaat lagi selepas salam imamnya. Jadi bacaan Fatihah, kalau kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, tiba-tiba kita ni terlupa ataupun terlajak terbaca doa iftitah, itu bacaan itu kita kena ganti. Itu kena ganti dengan bacaan Fatihah. Sebab hukum orang masbuk kan, kalau kita kembali kepada asal hukum orang masbuk, manakala dia takbiratul ihram, tiba-tiba imam dah rukuk, wajib dia kena rukuk terus. Tetapi ini masalah dia terbaca doa iftitah ataupun dia sengaja baca doa iftitah, maka dia kena ganti. Kena ganti. Hadis. Hukum bagi makmum yang masbuk yang belum sempurna Fatihah tetapi imam sudah angkat kepala daripada rukuk. Jadi masalah ini ada hubung kait dengan masalah yang keempat. Ini semua masalah berhubung kait dengan masalah yang keempat. Di sinilah yang terjadinya khilaf antara ulama. Baik. Jika imam mengangkat kepalanya daripada rukuk sedangkan makmum yang masbuk belum lagi menyempurnakan bacaan Fatihahnya, ia dipastikan maniat mufaraqah. Ini khilaf yang kedua daripada ulama. Ulama yang satu kata tadi, dia wajib baca sekadar mana Fatihah yang dia kena ganti. Kalau dia dapat tumakninah dengan imam, dapatlah rakaatnya. Jika imam mengangkat kepalanya daripada rukuk sedangkan makmum yang masbuk belum lagi menyempurnakan bacaan Fatihahnya, ia dipastikan maniat mufaraqah. Pendapat yang kedua macam mana? Kalau kita tadi baca bacaan yang sunat, tiba-tiba kita belum sempat menggantikan qadar bacaan kita yang sunat tadi itu, imam dah angkat kepala daripada rukuk, ketika itu kita kena niat mufaraqah. Niat mufaraqah, boleh tak? Kita nak ganti bacaan Fatihah kita yang terlajak dengan doa iftitah tadi. Pendapat yang kedua mengatakan, kalau kita belum sempat dari ganti bacaan Fatihah kita tadi, imam rukuk, kita tak habiskan, kita tak ganti lagi bacaan Fatihah kita tadi, imam naik kepada iktidal, maka ketika itu kita niat wajib mufaraqah. Wajib kita niat mufaraqah. Ini pendapat yang kedua. Seperti yang dipegang oleh Syekh Ibn Hajar pada kitab Minhajul Qadim. Ini pendapat Syekh Ibn Hajar. Pendapat Syekh Ibn Hajar dengan Syekh Rabi ini, boleh kita ikut yang mana yang kita nak. Pada kitab Minhajul Qadim. Begitu juga dengan Khatib Syar'ini pada kitab Mughni. Jadi Syekh Khatib Syar'ini pun berpendapat, kalaulah orang tadi itu kita sempat ganti bacaan doa iftitah tadi itu, kemudian imam dah angkat kepala daripada rukuk, kata Syekh Ibn Hajar, kata Syekh Khatib Syar'ini, kata Syekh Imam Ramli, dia kata orang itu wajib niat mufaraqah. Wajib dia niat mufaraqah. Kalau dia tak niat mufaraqah tu batal sembahyang dia, dan dia terus mengikut imam. Dan Syekh Ramli pada kitab Nihayah. Habis itu, ini masalah khilaf yang kedua. Menurut
Syekhul Islam dalam fatwa merujuk kepada Syekh Zakaria Al-Ansari. Menurut Syekhul Islam, ia tidak semestinya mufaraqah. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya orang itu tak wajib mufaraqah. Sebab saya kata tadi, masalah yang keempat ini banyak berlaku selisih pendapat di antara ulama mutakhirin. Jadi kita sebagai orang awam yang sudah mengaji, boleh kita ikut mana satu pendapat yang kita nak ikut. Sah semua kita boleh ikut. Menurut Syekh Islam, ia tidak semestinya mufaraqah. Boleh juga ia tinggalkan rukuk, terus turut sujud bersama imam. Jadi orang yang tadi itu tak payah, kata Syekhul Islam, tak payah dia mufaraqah, terus turut sujud kepada peserta dengan imam, tapi rakaat itu dia tak dapat. Itu kata Syekh Zakaria. Maka apa yang difahami daripada percakapan Syekhul Islam itu ialah makmum itu dapat memilih antara niat mufaraqah dan meninggalkan tertib sembahyang dirinya, kemudian turun sujud mengikut imamnya. Jadi kata Syekh Zakaria Ansari, dia makmum tadi itu kena pilih orang yang tidak sempat menghabiskan bacaan Fatihah dia, sebab dia berbimbang dengan masalah yang sunat, bacaan yang sunat tadi. Kalau tak sempat lagi dia nak ganti, kata Syekh Zakaria, tak payah dia niat mufaraqah. Tak payah dia niat mufaraqah, dia kena pilih sama ada dia turun sujud bersama imam. Tak payah dia habiskan bacaan Fatihah dia, tak payah dia rukuk, turut beserta imam dalam sujud. Tapi dia kena ganti. Manakala imam lepas daripada salam, dia kena datangkan satu rakaat lagi. Hadis. Dalam dua syarat kitab irsyad, ini dia nak bahas masalah khilafiyah. Dalam dua syarat kitab irsyad, Syekh Ibnu Hajar cenderung kepada pegangan tersebut. Mana pegangan tersebut? Ya, dalam kitab irsyad dia kata Syekh Ibnu Hajar sendiri pun berpendapat, jadi cenderung kepada pendapat demikian. Pendapat mana? Pendapat Imam Syekh Zakaria tadi. Tak payahlah dia yang mufaraqah, dia kata. Tak payah dia mufaraqah, turut sujud terus beserta dengan imam. Tetapi menghubungkannya dengan orang yang ketinggalan dengan maaf, maka dimaafkan ketinggalan hingga 3 rukun yang panjang. Kata Syekh Ibnu Hajar dalam kitab Irsyad, dia kata orang ini pun dikatakan muafid juga. Dia boleh menyempurnakan bacaan Fatihah dia, tak ada masalah. Dan dia dimaaf ketinggalan 3 rukun yang panjang-panjang. Sebab itu kita ni kena pilih mana satu pendapat yang kita nak ambil. Semua sah. Sebab itu kita mengaji maknanya kita ni ada sanad. Esok-esok kalau kita perbuat satu daripada pendapat daripada salah satu imam ni, esok-esok kita akan ditanya, kenapa awak buat begini? Dalam hukum awak ni sembahyang Jumaat, kenapa awak buat begini? Kita akan jawab, saya ikut pendapat Syekh. Maka Syekh tadi itu, Syekh yang kita sebutkan namanya akan dipanggil. Allah Ta'ala akan panggil. Apakah betul awak berpendapat demikian? Betul, dia kata. Daripada mana awak ambil pendapat ini? Kemudian dia akan bagi tahu lagi guru dia. Guru dia akan bagi tahu sehinggalah bersambung sanad tadi kepada Rasulullah SAW. Jadi orang panggil kita ni tidak mengikut secara membabi buta. Ilmu bukan kita dapat dalam mimpi. Ilmu bukan kita kutip daripada tepi jalan. Ilmu bukan kita kutip daripada pokok-pokok nangka. Bukan. Ilmu sah yang bersanad sehingga kepada Rasulullah SAW. Itu tentunya kita mengaji bersanad. Hukum orang masbuk yang gairah membaca yang sunat. Jadi ini masih ada hukum kaitan ini dengan masalah khilafiyah, masalah yang keempat. Dan telah disalingkan kepada kitab Tuhfah, yakni dipindah daripada kitab Tuhfah daripada kebanyakan ulama. Orang yang masbuk yang gairah membaca zikir yang sunat, apabila imamnya rukuk, tidak dimestikan membaca Fatihah mengikut kadar yang rukuk.
semestinya tidak dimestikan membaca Fatihah mengikut keadaan yang rukun. Jadi kalau orang yang terganti dari itu, kata pendapat yang ketiga ni, tak payah dia ganti. Tak payah ganti sama sekali. Kalau dia terbaca doa iftitah dalam takbiratul ihram tu, kata pendapat yang ketiga ni, tak payah ganti sama sekali. Tengok imam turun rukuk, terus turun. Itu pendapat yang ketiga. Jadi kalau kita nampak dengan mudah, ikut ataupun berpegang pada pendapat yang ketiga. Terserah tuan-tuan nak ikut pendapat yang mana. Habis. Tidak dipastikan membaca Fatihah mengikut keadaan yang rukun disebabkan membaca yang sunat itu, tetapi hendaklah mengikut imamnya pada rukun. Jadi kata pendapat yang ketiga ni, kalau kita takbiratul ihram terbaca doa iftitah, tengok imam dah rukuk, turun teruslah. Kalau kita sempat maknina beserta dengan imam tu, kita dapat rakaat. Itu pendapat yang ketiga. Jadi kita nak pilih salah satu. Kita nak ikut pendapat yang pertama, yang kedua, ataupun yang ketiga. Terserah kepada tuan-tuan. Sebab selepas tuan-tuan mengaji ni, insya-Allah tuan-tuan boleh ada pula kepada anak didik tuan-tuan. Tujuan kita mengaji bukan kita nak mengajar orang awam, bukan, tetapi kita kena dahulukan isi rumah kita. Sebab kullukum ra'i wa kullu ra'i mas'ulun. Kata Rasulullah SAW, tiap-tiap daripada kamu adalah penjaga dan kamu akan ditanya mengenai jagaan kamu. Kita sebagai suami akan ditanya mengenai anak istri kita. Adakah kita ajar anak istri kita mengenai solat? Adakah kita ajar anak istri kita mengenai hukum haid, hukum nifas, hukum istihadah? Adakah kita ajar anak kita, bini kita, macam mana cara berwudu dengan betul? Semua akan ditanya. Jadi tuan-tuan kena bersedia untuk menjawab pertanyaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita diwajibkan menuntut ilmu. Sebab kita sebagai kepala rumah tangga akan ditanya, semua akan ditanya. Habis. Menurut pendapat kebanyakan ulama, inilah yang dipilih. Jadi pendapat bila kebanyakan ulama pegang bahawasanya manakala kita ni berbimbang tadi terbaca doa bacaan-bacaan sunat, terus turunlah, tak payahlah ganti Fatihah, tak payahlah baca Fatihah. Walaupun kita terlajak baca doa iftitah, tak payahlah ganti dengan bacaan Fatihah. Tengok imam rukuk, teruslah kita rukuk. Pendapat yang ketiga ni mudah. Habis. Menurut kebanyakan ulama inilah yang dipilih. Tetapi perhimpunan, jadi ijma' ulama mutakhirin lebih cenderung, jadi murajih. Apa makna murajih? Jadi tak lazim kita membaca ataupun tak lazim kita menggantikan bacaan sunat kita tadi dengan Fatihah. Tetapi perhimpunan yang ijma' ulama mutakhirin lebih cenderung, jadi murajih kepadanya pada pendapat ini, dan mereka memanjatkannya kepada mengambil dalil istilah dengannya. Jadi inilah dalil daripada pendapat-pendapat para ulama bahawasanya kalau seseorang itu masbuk kemudian dia terbaca perkara yang sunat, dia tak wajib ganti dengan bacaan Fatihah. Kalau pendapat yang pertama tadi wajib dia kena ganti, tapi pendapat yang ketiga ni tak wajib. Tak wajib dia ganti, dia terus turun kepada rukuk. Habis. Dan sesungguhnya percakapan dua syekh, yakni dua syekh, kalau dua syekh dalam masalah hadis Bukhari Muslim, kalau dua syekh dalam masalah fiqh ni, jadi Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, dua syekh. Sebut kata dua syekh dalam masalah fiqh, kembali kepada Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Dan sesungguhnya percakapan dua syekh, yakni Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, yang menghukumkannya hingga akhir. Apa yang ada padanya sebenarnya adalah percakapan Syekh Ibnu Hajar, seolah-olah ia pergi balik jadi terakhir. Yakni dalam kitab lain Syekh Ibnu Hajar berpendapat wajib. Dalam kitab lain pula
Syekh Ibnu Hajar ini berpendapat tidak wajib. Jadi boleh kita pegang mana-mana salah satu daripada pendapat Syekh Ibnu Hajar. Antara percakapan ini tidak dimestikan membaca Fatihah pada yang rukun. Jadi pendapat yang pertama, tak wajib kita membaca Fatihah pada yang rukun. Tak payah. Itu pendapat yang pertama. Antara percakapan ini tidak dimestikan membaca Fatihah pada yang rukun. Dengan percakapan Syekhul Islam, tidak dimestikan mufaraqah. Jadi tak wajib juga kita yang mufaraqah. Kalau ikut pendapat ijma'i, tak wajib juga kita mufaraqah. Dan antara percakapan yang terdahulu, kalau percakapan yang mula-mula dikata, dimestikan niat mufaraqah. Kalau pendapat yang mula-mula, dan antara percakapan yang terdahulu dimestikan niat mufaraqah daripada kitab Minhajul Qadim, dan ia lebih cenderung kepadanya. Jadi kalau ikut pendapat Imam Ibnu Hajar dia kata, dia cenderung kepada pendapat yang pertama, dia kata wajib mufaraqah. Tapi kalau ikut daripada pendapat ijma'i, tak payah kita ganti bacaan Fatihah kita, dan tak payah kita ganti, tak payah kita mufaraqah. Jadi kesimpulannya macam ini. Nak bagi tahu sekali, nak bagi pencerahan lagi sekali. Kalaulah kita sebagai masbuk, kita masuk dalam saf, kita takbiratul ihram, tiba-tiba kita terbaca doa iftitah. Kita terbaca doa iftitah. Banyak pendapat. Jadi pendapat yang kita perlu pegang, tak payah. Kalau kita terbaca doa iftitah, tak payah kita ganti dengan bacaan Fatihah. Kalau kita tengok imam dah rukuk, kita takbiratul ihram tadi, tengok imam dah rukuk, kita terus rukuk. Tak payah ganti. Itu pendapat kebanyakan ulama. Jadi sikit lagi, insyaAllah. Sekian, itulah dia punya kesimpulan. Baik, Aris. Tasmimul masalah. Ini adalah penyempurnaan semua masalah tadi. Syak, adakah dia orang muwafiq atau masbuk? Jadi dia masuk dalam takbiratul ihram, ini syak. Adakah dia tak boleh nak hukumkan diri dia? Dia ni muwafiq ke masbuk? Muwafiq ke masbuk? Macam mana orang? Baik. Jika berlaku syak, adakah dia muwafiq? Adakah dia orang muwafiq atau masbuk? Dia syak, dia tak boleh nak hukumkan diri dia. Dia ni muwafiq ke masbuk? Dalam kitab Tuhfah mencadangkan, yakni wajib supaya dia ihtiyat, maknanya ambil cermat. Dia kena beringat dalam kitab Tuhfah kata, kalau orang kita boleh nak hukum diri dia muwafiq atau masbuk, dia kena beringat, ambil cermat. Macam mana ambil cermat? Maka dia hendaklah menyalahi takhalluf. Yakni apa makna takhalluf? Dia kena ketinggalan daripada imam. Apa makna ketinggalan daripada imam? Maknanya dia kena hukumkan diri dia tu muwafiq. Kalau seseorang dia tak boleh nak hukumkan diri dia, saya ni masbuk ke muwafiq, dia kena ambil muwafiq. Dalam kitab Tuhfah dia kata kena hukumkan diri kita sebagai muwafiq. Manakala kita hukumkan diri kita sebagai muwafiq, kita dimaaf ketinggalan 3 rukun yang panjang-panjang. Habis. Hendaklah menyalahi ini takhalluf daripada imamnya kerana hendak menyempurnakan bacaan Fatihah, tetapi tidak dapat rakaatnya. Demikian juga yang dipegang oleh Syekhul Islam. Jadi kalau kita ambil kita di muwafiq, rakaat itu kita tak dapat. Kalau kita ambil, kalau kita tak boleh nak hukumkan diri kita muwafiq ke masbuk, kita ambil muwafiq. Kita sempurnakan bacaan Fatihah kita, tetapi rakaat itu kita tak dapat. Demikian juga yang dipegang oleh Syekhul Islam, jadi Zakaria Al-Ansari, tak dapat rakaat itu. Kita hukum diri kita muwafiq, tetapi rakaat tak dapat. Dan jika tidak dapat disempurnakan Fatihahnya hingga imam itu turun kepada sujud, maka tatkala itu mestilah, yaitu wajiblah dia berniat mufaraqah. Jika tidak, batallah sembahyangnya. Bandingannya seperti apa yang telah tersebut. Jadi kalaulah dia kata, dan jika tidak dapat disempurnakan Fatihahnya hingga imam turun kepada sujud, maka tatkala itu wajiblah dia berniat mufaraqah. Macam itu. Kita masuk, kita takbiratul ihram atau kita nak rakaat pada rakaat yang kedua, kita tak boleh nak hukumkan diri kita. Kita muwafiq ke masbuk?
wajib niat mufaraqah. Kalau kita tak niat mufaraqah, batal sembahyang kita. Itu kan? Baik sekali lagi dia macam ni. Kita dalam rakaat yang kedua lah kata, tiba-tiba kita naik, kita bertimbang diri kita, saya muafiq ke masbuk. Kita hukumkan diri kita muafiq. Manakala kita muafiq, kita kena sempurnakan bacaan Fatihah kita. Satu masalah. Tetapi rakaat itu kita tak dapat. Walaupun kita dah sempurnakan bacaan Fatihah kita, tapi rakaat itu kita tak dapat. Ini pilihan pertama. Kemudian yang kedua, kalaulah kita tengok imam dah rukuk, kita masih sempurnakan lagi bacaan Fatihah kita. Tiba-tiba imam dah rukuk, kita tak rukuk, tak ada masalah sebab kita muafiq. Tapi kalau imam tu dah turun kepada sujud, Fatihah kita lagi tak habis, macam mana? Kita kena niat mufaraqah. Kalau kita tak niat mufaraqah, batal sembahyang kita. Hadis. Manakala yang dipegang oleh Khatib Syarbini dan Syekh Syihabur Ramli, ia diberi hukum seperti orang muafiq. Hendaklah ia melakukan menurut tertib sembahyang dirinya dan ia akan mendapat rakaatnya. Ini pendapat yang kedua pula. Tak apalah, kalau kita muafiq, kena baca, kena habiskan bacaan Fatihah kita, dan kita ni dimaaf ketinggalan 3 rukun yang banyak ini, kata Syekh Ramli sepatu. Masalah yang terakhir ni banyak khilaf ulama. Jadi bagi kita yang dah mengaji ni, kita boleh ambil mana-mana daripada salah satu pendapat ulama. Semua sah kita ikut. Hendaklah ia lakukan menurut tertib sembahyang dirinya dan ia akan mendapatkannya selagi imam tidak berlalu melebihi 3 rukun yang panjang. Dengan pendapat ini juga dibuat-buatkan oleh Syekh Syihabur Ramli, dan ternyata pendapat Imdad, jadi Imdad itu nama kitab, nama kitab. Pendapat Imdad pun cenderung kepadanya macam mana? Iaitulah seperti hukum orang muafiq, maknanya dia ni dimaaf ketinggalan 3 rukun yang paling panjang. Jadi tuan-tuan bolehlah pilih mana salah satu daripada 3 pendapat ini. Ada pendapat yang terakhir nak ambil, boleh. Pendapat yang pertama nak ambil, tak ada masalah. Kalau kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala esok, kita boleh jawab. Cuma masalahnya yang kita bimbang, kita tak mengaji muafiq masbuk, tiba-tiba kita pandai-pandai ijtihad sendiri, itu yang akan dipersoal esok. Mana awak ambil pendapat ni? Pendapat saya sendiri. Adakah awak ni ahli ataupun layak sebagai orang yang berijtihad? Tak layak. Itu tuan-tuan kena jawab sendiri. Habis. Dan Allah Subhanahu wa taala juga yang lebih mengetahui. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillah awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa musalliyan wa musalliman ala afdalil makhluqat kullama radana al-dhakirun wa kullama qala an dhikrihi al-ghafilun ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-tahirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita hadirkan Fatihah sekali untuk syahadat Fatihah. Ada masalah? Ya. Masuk ni kita masuk rakaat yang kedua. Okey, masuk rakaat yang kedua. Maksudnya kita jadi masuk tu tiap-tiap rakaat tu kita masuk ke atau rakaat yang pertama saja? Tiap-tiap rakaat boleh jadi kita masuk. Tiap-tiap rakaat. Tiap-tiap Tak rakaat. boleh meninggalkan imam. Tiap-tiap rakaat ni kita boleh jadi masbuk kalau kita ni pergerakan kita tu lambat. Kita boleh jadi masbuk dalam tiap-tiap rakaat. Tak, maksudnya ni kita ni masuk masuk lambat ni kita masuk masuk lah. Rakaat yang kedua. Kita tidak takbiratul ihram. Maksudnya rakaat yang ketiga tu maksudnya kita nak bersama dengan imam juga ke? Atau kita macam biasa?
Macam ni. Okey, kita tahiyat awal. Macam tu. Mula kita sembahyang rakaat yang kedua, imam sujud, kita ikut sujud. Okey. Bila